Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita akan menyambung lagi pengajian kuliah bulanan kita. Kita menggunakan pakai kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam Nawawi. Malam ini kita masuk kepada bab yang kedua. Alhamdulillah, kita masuk kepada bab seterusnya, bab taubah, bab tentang taubat. Kita telah selesai bab yang pertama dalam 3 kali 3 bulan, 2 ke 3 bulan, 3 bulan. Kemudian malam ini Alhamdulillah bulan keempat kita masuklah kepada bab yang kedua, bab seterusnya, iaitu bab taubat. InsyaAllah saya nak pergi terus lah pasal kita PKP, saya nak kena pergi bagi jadi padat sikit InsyaAllah. Qala al-ulama, berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin, fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah ta'ala la tata'allaqu bihaqqil adami falaha salasatu syurut. Kata ulama, Imam Nawawi memulakan dengan qaul para ulama mengatakan memang wajiblah ke atas setiap seorang itu untuk bertaubat. Pasal setiap seorang di antara kita ni tak terlepas daripada dosa. Tetapi kata Al-Imam Nawawi, untuk dosa, Imam Nawawi bahagikan dosa ni kepada dua. Yang pertamanya, kan Imam Nawawi lah, para imam, para ulama lah, Imam Nawawi menukilkan semula. Yang pertama yang disebutkan dosa kepada Allah ada 3 syarat nak taubat. Falaha salah satu syurutin, ada 3 syarat taubat kalau dosa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Ahaduha, yang pertamanya, ay yuqli'a 'anil ma'siyah. Yang pertamanya syarat nak minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan dosa-dosa yang kita buat terhadap Allah. Yang pertamanya kita meninggalkan maksiat itu dulu, itu tentulah yang pertamanya. Wasani, yang kedua adalah ayyandama 'ala fi'liha, menyesal dengan perbuatannya itu. Yandama ni nadimin, golongan menyesal, orang menyesal. Yang pertama, tinggal maksiat itu. Yang kedua, kita ada rasa kesal dengan dosa dan kesilapan yang pernah kita buat itu. Bukan kata tinggal saja, tinggal dalam keadaan tak bangga dah. Ini satu pengajaran yang kita kena ambil hari ini. Tuan-tuan, kadang-kadang hari ini kita Alhamdulillah kita ada berhijrah ke jalan Allah Ta'ala, dah jadi okey dah. Tapi duk pergi cerita hak lama-lama tu. Cerita pula tu, cerita dengan kaedah, dengan gaya bahasa yang bangga. Aku ni dulu apa aku tak buat. Aku ni dulu ni tu yang tu yang silap sikit lah. Tinggal itu bagus dah, tapi kena disusuli syarat kedua. Selepas tinggal maksiat itu kena yandama, kena menyesal. Yang kita duk doa, yang kita duk zikir munajat tu, tubna ilallah wa raja'na ilallah, tu kan? Kami bertaubat kepadamu ya Allah, kami kembali padamu ya Allah, kan? Wa nadimna ala ma fa'alna, dan kami menyesal. Wa nadimna ala ma fa'alna, dan kami menyesal apa perbuatan kami dulu tu. Itu syarat yang kedua. Maknanya ada syarat yang pertama untuk taubat kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, tinggal maksiat tersebut. Yang kedua, bukan kata tinggal saja, tinggal dalam keadaan perbuatan kita yang lepas itu kita kesali. Dan yang ketiga, wasalis, dan yang ketiga, ayyazima alla ya'ud ilaiha abada. Dan ya'zima, azam, dan berazam tidak akan alla ya'ud, tidak akan kembali kepadanya, kembali berbuat maksiat itu. Sebab tu tuan-tuan, laras para ulama ni hebatlah. Dia tak kata dan tidak kembali membuat benda tu. Dia tak kata macam tu. Tapi dia kata apa? Dan berazam tidak kembali buat dosa tu. Sebab apa tuan-tuan? Kita manusia ni tuan-tuan tergelincir.
Kadang-kadang kita okey dah, taubat dah, berdoa, teriak habis dah. Lama-lama jadi pula. Lepas tu menyesal pula, lama-lama jadi pula. Para ulama tahu benda ni, Nabi pun sebut dalam hadis. Ya, selagi mana hamba Allah itu minta taubat, dia buat pula, dia taubat pula, Allah Taala terima. Sahabat tanya, lepas tu dia buat pula, dia taubat pula, terima tak? Terima, Nabi kata. Sahabat kata, lepas tu dia buat pula, dia minta pula taubat, terima tak? Terima. Memang terima. Tapi bukan dengan niat lepas ni Tuhan terima lagi, tidak. Tapi kalau tergelincir, ya, tergelincir juga, maka dia taubat, Tuhan terima. Tak pernah tutup pintu taubat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dalam syarat yang ketiga kata Imam Nawawi, dia berazam untuk tak kembali dah buat kesilapan dia itu. Baik. Fa in fuqida ahadus salasati lam tusihha taubatuhu. Kalau salah satu daripada syarat itu dia tak buat, maka tak sah taubat dia. Ini kata Imam Nawawi. 3 syarat taubat atas dosa kepada Allah. Yang pertama kena tinggal dulu maksiat itu, dosa itu. Yang kedua, menyesal dengan dosa tersebut. Dan yang ketiga, berazam tak mau buat dah dosa itu. Tergelincir juga macam mana Ustaz? Itu lain kira, taubat lain. Bukan kata tergelincir juga Tuhan tak mau ampun dah. Tak, Tuhan ampun. Wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaqu bi adami. Tetapi kalaulah maksiat itu, dosa itu tertakluk ataupun bergantung, mu'allaqah ni bergantung terhadap manusia. Tadi dosa tadi sabit dengan Tuhan, ini sabit dengan manusia. Ya. Fa syurutuha arba'atun. Syaratnya ada 4. Dosa dengan manusia syarat ada, dosa dengan Allah Taala syarat nak taubat ada 3. Dosa dengan Allah syarat ada 3. Dosa dengan manusia syarat ada 4. Hazihi salasatu, ketiga-tiga yang di atas tadi. Wa an yabra'a min haqqi sahibiha. Dan yang seterusnya syarat keempat adalah apa? Dia mengembalikan balik hak saudaranya itu. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalaulah dosa itu bersifat curi barang dia ke, ambil kereta dia ke, pi bagi balik dulu, selesai yang tu. Lagi tak selesai dengan dia, tak lepas 3 syarat tu. Maknanya kalau kita ada buat dosa, terambil barang dia lepas-lepas, ambil pula ni 30 tahun dulu, selagi tak settle dengan dia tu, selagi tu tuan-tuan tak lepas syarat ni. Sebab mic ni berubah di mana aku ni. Selagi tu syarat tak lepas. Dia kata, Imam Nawawi kata, kalau melibatkan fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau melibatkan harta benda ni, kena pi bagi balik kat dia. Ganti balik kalau barang tu dah rosak dah. Ataupun tak ada duit, pi jumpa dengan dia. Tanya aku 50 tahun lepas aku pernah lah ambil barang hang sekian-sekian. Kan? Lagu mana nak buat ni? Lah aku tak ada duit dah. Kok mana pun jumpa. Manusia ni insya-Allah kalau 50 tahun dulu kita ambil barang dia, kita mai jumpa dia setelah 50 tahun mai habang, aku dulu biasa ambil pemandam hang zaman kita sekolah dulu tu. Takkan kau nak minta balik. Adat kata ni tuan-tuan, dia tak minta balik tapi ego manusia tu, itu masalah kita sebenarnya kan. Sama hak cakap ni pun. Kadang masalah kita bukan tak mau bagi balik tu, masalah kita ego nak pergi berhadapan dengan dia tu. Wa in kana hadda qadfin wa nahwahu makkanahu minhu aw talaba afwahu wa in kanat ghibah istahallahu minha. Dan kalau dosa itu melibatkan ghibah ni apa? Mengumpat. Kalau dosa itu melibatkan mengumpat, pi jumpa minta halal kat dia balik, pi beritahu balik. Kalau malu nak habaq mengumpat apa, habaq aku pernah mengumpat hang dulu ni. Ataupun orang Melayu dulu pandai tuan-tuan, depa guna gaya bahasa apa? Lebih kurang halal Kalau terlebih kurang, bagi saya tu kira okey sebab dikira di sudut adatnya tu dia bermaaf-maafan tu clear dah lah. Kalau terlebih terlajak cakap lebih kurang dulu ni minta maaf lega pi dah. Kau pun tak apa, aku redha, aku halal pilah belaka aku tahu dia, aku tak tahu aku halal. Tuan-tuan kena buat. Takut takut dengan Allah Taala, insya-Allah lepas. Allah Taala ni pengasih penyayang, pintu taubat Tuhan terbuka luas. Dengan manusia ni takut sangkut. Saya kalau hak fikir hak tu yang takut
Kita bukanlah baru bukanlah kata apa beranak baik kan. Berapa lama berapa lama nakai, berapa lama duk ngetau Quran dan sebagainya, risau takut yang tu tak lepas. Mengumpat, menulis kadang-kadang mengetahui kat orang. Hari ini tuan-tuan di media sosial sangat melampau bab mengetahui kat orang, bab pali orang, bubur orang ni. Allahu Akbar. Takut tuan-tuan benda tu jadi hujah atas kita nanti. Tuan-tuan buka kitab Syekh Idris Al-Marbawi jilid pertama, awal sekali muka surat ketiga, pada bahagian harapan Syekh terhadap kitab Bahrul Mazi yang ditulis oleh beliau. Dia kata apa, mudah-mudahan kitab ini menjadi bantuan untuk dia di akhirat, saham untuk dia di akhirat, ganjaran untuk beliau di akhirat. Dan satu ayat lah yang bila kita baca tu rasa macam Allahu Akbar. Bila Syekh kata mudah-mudahan kitabku ini tak jadi hujah atas aku kat sana nanti. Bukan hujah bagi je, hujah atas. Dia ada hadisnya, hujjatul laka au alaika. Hujah bagi kita atau hujah atas kita. Hujah bagi kita bermaksud jadi bela kat kita. Ada hadis Al-Quran, hujjatul laka au alaika. Jadi hujah untuk kita bermaksud dia nanti di akhirat jadi peguam bela, jadi syafaat kat kita, penyelamat. Dengan asbab dia tulis buku ni, maka nanti buku tu nanti akan cerita kalau Allah Ta'ala ni jadi manfaat kepada dia. Dengan asbab dia bercakap benda yang baik, benda itu nanti jadi hujah pada dia di akhirat, akan support dia, peguam bela dia. Satu lagi hujah alaika, hujah atas kita. Hujah atas ni yang takut ni. Dengan penulisan kita itu nanti orang akan terbuka aib dia, orang malu, orang dan sebagainya. Kita menipu dalam urusan agama, kita menulis benda-benda yang bukan-bukan, nanti di akhirat benda tu akan mai kat kita jadi hujah atas kita, jenuh jawab tuan-tuan. Allahu Akbar. Tu yang takut noh. Sebab tu kata Al-Imam Nawawi, dosa dengan manusia kena pelepas ni dulu ni. Tuan-tuan, hari ini zaman mengumpat, tak payah pakai mulut, pakai jari je. Cukup mudah. Jaga tuan-tuan, jaga sungguh-sungguh yang tu. Wa yajibu ayyatuba min jami'iz dzunub fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haq min dzalika dzanbi. Maksudnya wajib untuk kita bertaubat, ayyatuba min jami'iz dzunub, untuk bertaubat atas semua dosa kita. Wajib. Fa in taba min ba'dihha, tetapi kalaulah ada orang yang taubat separuh di antaranya, dia taubat ke Allah Ta'ala. Katalah dia minum arak dengan berjudi, dia kata ke Allah Ta'ala, ya Allah, aku ni arak boleh lupa, tapi judi tak lepas. Taubat sungguh-sungguh arak ni, menyesal, menangis, teriak tinggal dah arak ni. Tapi kita, ya Allah, judi nanti sat kot. Judi tahun depan pula lah, tahun ni arak dulu. Dia tobat tu dulu, tapi tobat sungguh-sungguh ni. Tapi judi tak payah, dia punya karan dia kuat. Maka kata Imam Nawawi, sahhat taubatuhu inda ahli al-haq. Taubat dia yang sebahagian itu sah. Sebahagian tu sah. Min dzalika dzam wa baqiya alaihi al-baqi. Tetapi yang tak taubat lagi, tak lepas lagi. Walaupun Tuhan sah, adapun ulama kata sah dia taubat separuh tu, tapi tak tahu tuan-tuan, ada orang taubat separuh? Tak tahu kau jumpa ada orang taubat separuh. Tak tahu no. Tapi kata kalau kita ada sungguh sah hak separuh tu, tapi hak separuh lagi tu wa baqiya alaihi al-baqi, baki dia tak baki, selebihnya yang tak taubat lagi Tuhan kira. Bukan kata taubat 1 10 ampun, tidak. Yang lagi 9 tu aku mana? Jadi kena taubat semua lah, senang. Baik. Waqad nazaharat dalailul kitab was sunnah wal ijma'ul ummah ala wujubi taubah. Ada sepakat semualah para ijma' ulama tentang kewajipan untuk taubat ini. Okey, qala ta'ala, berkata Allah Ta'ala, Imam Nawawi quote ayat Quran, wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu kepada Allah semua, wahai orang beriman, mudah-mudahan kamu itu berjaya. Ada banyak lagi ayat-ayat taubat. Wa qala ta'ala istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih. Istighfar kepada Allah, mohon taubat kepadanya. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyak ayat-ayat dalil yang Imam Nawawi quote masuk dalam ni. Dan banyak juga ayat Quran yang menyebutkan tentang
istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, baru dia masuk hadis yang pertama dalam bab kedua ni. Keseluruhan kitab ni hadis nombor 18. Dalam untuk bab yang kedua ni hadis pertama. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallah inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum aktsara min 70 marrah. Abu Hurairah riwayat kata apa? Nabi pernah bersabda, demi Allah sesungguhnya aku ini istighfar kepada Allah dan mohon taubat kepada Allah fil yaum dalam satu hari aktsara min 70 marrah. Lebih banyak daripada 70 kali. Setengah orang kata Nabi istighfar sehari 70 kali. Dia bukan sehari 70 kali. Lebih banyak daripada 70 kali. Tapi sebenarnya ini istilah Arab. Bila kata 70 tu melambangkan banyak. Bukan kata 70 exact. Nabi istighfar 70 kali, aku kena istighfar 70. Aku tak boleh istighfar 71, lagi bid'ah. Dia tak ada jadi tu. Aksara, lebih banyak daripada 70. Dia sebagai orang kata apa, balaghah. Dia nak kata orang Arab memang, orang Melayu boleh gitu. Betul tak? Hampir bang telinga dah 70 kali pun tak nak main masjid lah. Nampak? Maknanya apa? Itu sebagai perlambangan kepada banyak. Hadis ni nak abang kata bukan Nabi istighfar 70 kali. Banyak. Berapa tak tahu. Nanti ada hadis yang lain sebut Nabi istighfar 100 kali. Tapi nak bagi tahu istighfar Nabi banyak. Jadi kita tak perlu nak kena hitung satu kalender kena tepat 70 hari ni. Tak perlu. Perbanyakkan zikir, itu poin. Perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sendiri pun banyak. Kita lagilah kena banyak. Rawahul Bukhari, ni hadis riwayat Imam Bukhari. Seterusnya, jadi laju malam ni. Apa lagi kita buat rangkumannya. Wa anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas. Daripada Al-Aghar bin Yasar al-Muzani dikata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Fa inni, sesungguhnya aku sendiri pun, atubu ilaihi, aku sendiri pun bertaubat kepadanya fil yaum, dalam satu hari, mi'ata marrah, 100 kali. Ini saya kata tadi tu. Maknanya nak bagi tahu bukan secara spesifik 70 ataupun 100, banyak. Istighfar kepada Allah banyak. Nabi suruh kita istighfar kepada Allah banyak. Istighfar sangat banyak manfaatnya. Istighfar sangat banyak fadilatnya. Istighfar memurahkan rezeki selain mengampunkan dosa. Faqultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh kata, istighfarlah kamu kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan ampun dosa kamu. Yursilis samaa alaikum midrara, dan kemudian Tuhan akan turunkan bagi kamu daripada langit hujan rezeki. Istighfar, kembali kepada Allah, insya-Allah Tuhan akan buka jalan, tuan-tuan. Orang yang pernah melaluinya, dia tahu kemanisannya. Berapa banyak dalam kehidupan kita ini kita rasa gelap, gelita, tak nampak pintu keluar. Istighfar, mohon ampun kepada Allah, Tuhan buka, tuan-tuan. Tuhan mesti buka ya. Tak pernah barang sekali Tuhan siakan doa hamba dia dan permintaan ampun hamba dia. Tak pernah. Pasal tuan-tuan, Allah Ta'ala terlalu gembira bila ada hamba dia nak minta ampun kat dia. Sangat-sangat gembira. Jadi apa lagi tuan-tuan amalan yang boleh membuatkan Tuhan kita gembira selain kita minta ampun kepada dia? Sebab tu ada hadis yang lain, saya tak pasti dalamnya ada ke tak ada. Nabi kata ada hamba Allah Ta'ala tu dia buat dosa, kemudian dia minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan dia. Lepas tu dia buat dosa lagi, kemudian dia tahu dia silap, dia minta ampun lagi sebab dia tahu Tuhan akan ampunkan dia, dan Tuhan ampunkan dia. Lepas tu dia buat lagi yang saya kata tadi tu. Allah Ta'ala akan ampun asalkan kita minta. Cuma jangan kita niatkan tak apa, lepas ni boleh buat pula, esok minta ampun pula. Tu tak boleh. Saya tak pasti dalam kalangan orang awam, tapi pengalaman peribadi masa mengaji di UAE dulu, ada member-member Arab cuti semester, mereka laju pergi Thailand.
Dia ni tuan-tuan tahulah kan. Bukan pergi beli opok lekor, adalah kerja depa tu. Bila menyembang sama-sama ni, tanyalah. Dia kata tak ada apa, dia kata esok aku balik. Dia banyak kawan, minta maaf, saya bukan generalize. Yang kawan-kawan saya ni orang Saudi. Esok balik pergi umrah, settle lah, dia kata. Mana awal dah niat lagu tu dah. Kalau kita buat sungguh tak apa, balik lepas tu teringat menyesal minta ampun. Lain, dia bukan kata sebelum pi aku nak buat dosa, lepas tu kena minta ampun. Tahu Tuhan pun tu kita mempermainkan Tuhan pula. Lagu tu kira Tuhan tak ampun tak? Ampun kot, no? Maha pengasih Allah ni luas, tak berani kata Dia berdasarkan hadis Allah Ta'ala ampun. Cuma jangan kita jadikan itu asbab untuk kita ulang, niat nak ulang. Dia beza niat nak ulang buat dengan tergelincir kan? Tergelincir juga tak apa ya manusia tuan-tuan. Tapi Tuhan ampun. Jangan kita sangka bila mana kita telah jauh daripada Allah, Tuhan tak dekat dengan kita. Jangan kita sangka bila mana kita telah jauh dengan Allah, Tuhan tak pandang kita. Tak pernah sama sekali pun. Tak pernah. La taqnatu min rahmatillah, Allah Ta'ala kata. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Jauh macam mana pun manusia tinggalkan kita, orang agama jauh daripada kita, memperkecilkan kita, jauh dengan kita ni, pandang serong kepada kita, Allah Ta'ala tak pernah serong dengan kita. Tertutuplah semua pintu-pintu pandangan baik manusia terhadap kita. Pintu kasih sayang Allah Ta'ala, pintu taubat daripada Allah Ta'ala tak pernah tertutup. Dan tak ada manusia boleh halang pintu tu. Tak ada manusia boleh menabik dada kata aku jaga pintu taubat, hang tak terima dah taubat hang. Tak ada. Kita akan pergi hadis tu nanti. Biarlah orang hina kita. Kalau kita tahu kita di jalan yang betul, kita ini memang nak keampunan daripada Allah Ta'ala, istiqamahlah. Sebab Tuhan gembira menanti permintaan ampun daripada kita tu. Saya sambung tuan-tuan, hadis seterusnya. Hadis ke-20. Dalam bab ni hadis ke-3. Wa an Abi Hamzah Anas bin Malik, ni kunyahnya Abi Hamzah Al-Ansari, khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu qala Rasulullah, berkata Anas bin Malik. Dia punya kunyahnya Abu Hamzah dan disebut di sini khadam Nabi. Info Anas bin Malik. Berkata dia bahawa berkata Nabi, Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin, muttafaqun alaih. Maksudnya Allah Ta'ala lebih gembira terhadap taubat, permohonan taubat hamba-Nya terhadapnya melebihi orang yang duduk di tengah padang pasir, wa qad adallahu fi ardin falah, yang sesat di tengah padang pasir di atas kenderaannya. Apa maknanya ni? Dalam Rawahul Muslim ada riwayat tambahan, bukan tambahan, ada riwayat bil makna ni satu, nak bagi tahu periwayatan itu, nak bagi faham. Wa fi riwayatin Muslim, dalam riwayat Muslim hadis yang sama tapi dia bagi riwayat bi makna. Dia ada dua jenis riwayat. Satu riwayat bil lafaz, satu riwayat bi makna. Satu riwayat dengan lafaz, word by word, satu huruf tak kurang, direct daripada Nabi macam tu lah sampai ke bawah. Ada yang bi makna, lebih kurang macam tu. Contoh Nabi kata jangan, ni contoh bukan hadis, contoh Nabi kata jangan menyerit, tapi orang riwayat jangan bertempik. Lagu tu. Itu riwayat bi makna. Tapi bukan semua orang boleh riwayat bi makna. Dia ada syarat dia. Kita tak boleh. Ada ulama yang faham sungguh boleh ya. Kita hari ni terima ya. Okay. Jadi apa makna, apa hadis, apa penerangan hadis ni dalam riwayat Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, Allahu ashaddu farahan bi taubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin. Allah Ta'ala lebih gembira menerima taubat seseorang hamba itu berbanding orang yang dalam rehlah dia, dalam perjalanan dia di padang pasir yang sangat luas. Falatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Allah Ta'ala lebih gembira menerima taubat seseorang hamba dibandingkan dengan seseorang yang duduk di atas padang pasir yang sangat luas. Itu perbandingan dia. Di atas unta, yang unta dia itu ada makanan dan minuman dia.
Padang pasir tu sangat luas. Luas sangat ni. Tuan-tuan tengok bahasa Nabi. Nabi bagi perbandingan macam mana. Dan dia duduk atas kenderaan. Maknanya tuan-tuan, kalau tuan-tuan tercampak di satu padang pasir yang sangat luas, tak tahu mana nak tala, tak tahu mana hujung, kenderaan tak ada, apa tak ada, rasa lagu mana? Putus asa tu kan. Tetapi orang ni ada kenderaan, dia gembira tu lagu mana? Okey. Lepas tu pula tiba-tiba kenderaan dia itu fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Kenderaan dia tu hilang. Kenderaan yang dia ada tu, unta dia tu yang lengkap dengan makanan dan minuman dia hilang. Fa aisa minha, dan dia putus asa dengan kehilangan tu. Contoh bayangkan situasi dia duduk atas satu padang pasir sangat luas, tak ada siapa, yang ada cuma dia, unta, dan unta dia tu lengkap dengan makanan dan minuman. Tiba-tiba satu hari unta dia tu hilang, tak ke mana, nak cari mana nak tala pun tak tahu, padang pasir punya luas. Dia kecewa dan putus asa dengan benda tu. Penat, letih, tak tahu nak tala mana ni. Tuan-tuan, padang pasir, kalau jalan raya boleh tala, boleh torah pergi konak kanan, konak kiri, nak pergi ke mana hala. Padang pasir luas, tengok sejauh mata pandangan pun tak tahu nak tala mana. Unta dah tak nampak, putus asa dengan benda tu. Fa ata syajaratan fattaja'a fihi zilliha qad aisa min rahilatihi fa bainama huwa kadzalik. Dia duduk di tepi pokok, termenung, fikir, ya Allah, putus asa, letih, sedih tak kira-kira dah. Nabi nak bagi kita gambaran tu, orang yang putus asa ni. Iza huwa biha qa'imatan indahu. Tiba-tiba ni tuan-tuan, dalam duduk sedih-sedih ni, terlena, jaga-jaga unta tu duduk depan mata dia. Gembira tu lagu mana? Nabi dah banyak tu sebenarnya. Nak rasa gembira orang tu punya sonok, dah putus asa dah, tak ada apa dah ni, tiba-tiba cuih depan dia, harapan dia tu. Gembira dah orang tu, gembira sungguh. Allah Ta'ala gembira lagi. Nabi nak kita yang tu sebenarnya. Kita tuan-tuan tak ada duit langsung-langsung dah. Langsung tak ada duit dah. Saya ulang 2 kali nak abang kata tak ada duit sungguh. Tiba-tiba cuih main depan rumah kita, satu orang kawan 50 tahun dulu. Dia suar nah 20,000. Hai, duit apa ni mat? Dulu aku pernah hutang dengan hang, ingat tak dulu? Aku hutang RM20. Lepas tu duit hutang tu aku labur, ni duit hang. Tuan-tuan bayang gembira masa tu macam mana? Tengah tak ada duit sungguh-sungguh. Saya pernah alami pada tu tuan-tuan. Tahun 2012 saya mengaji. Duit tak ada duit, tak ada sungguh-sungguh punya duit ni. Kira minta maaf sebutlah. Saya rasa zaman tu sampai nak telefon orang tua memang segan, tak kira kan nak telefon minta duit kan, segan. Share makan. Sahabat saya ni duduk UniKL BMI sebelah UAE tu. Saya kawan UAE tak ramai. Depa baik-baik. Saya buih. Tak berapa kawan sangatlah. Dia kawan dengan banyak UniKL. Share duit ni. Share. Saya ingat satu ketika tu saya tak ada duit sungguh. Saya naik motor buat muka tak malu pergi bilik depa. Asrama depa di sebelah tu. Abang kita lapak. Member turun 2 orang. Member daripada kampung, sekolah sekali sampai mengaji lah. Turun tu saya ikut. Saya ingat apa ni momen tu. Sebab tu sampai sekarang saya tak berpisah dengan sahabat-sahabat ni. Saya dengar perbualan daripada orang ni. Dia berkata, hang cukup duit tak? Yang tu saya rasa macam, rupanya mereka turun 2 orang nak pergi beli kat saya kat kedai siam di belakang gombak tu. Tapi mereka pun tak cukup duit. Sebab mereka masa tu baru daftar, duit marah tak masuk lagi, mereka tu marah. Saya tak tahu. Saya meh bak nampak tu lah. Rupanya mereka nak beli kat saya makan pun mereka share duit. Yang tu yang saya kenang sampai hari ni tu. Ya? Susah kan. Pernah rasa susah sampai tu. Petang tu saya punya publisher, masa tu Masrid, penulis buku, saya tulis buku masa tu. Penerbit saya telefon, Nazir royalty untuk 6 bulan lepas masuk. Saya pergi tengok di bank, 6,000. Allahu Akbar. Dia punya seronok masa tu tuan-tuan, tak tahu nak habaq. Pasal kita tengah susah sungguh masa tu. Seronok tak kira-kira dah. Lagu tu lagu asal dia. Lagu tu punya seronok kata Nabi. Kalau seorang manusia itu taubat dekat Allah, Allah lagi seronok daripada tu. Rasa dia tu. Tuan-tuan bayang. Maknanya bila kita buat permohonan, sifat manusia tuan-tuan, bila kita pergi mohon kat orang, selalunya orang yang dimohon tu dia lagu mana perangai? Dia mesti kerek sikit lah. Hang nak minta kat aku,
Kita nak pergi minta isi borang, nak isi rumah PPRT ke apa ke. Oh, kemain. Bukan semua, tapi ramai lagu tu. Tidak tuan-tuan. Nak pergi isi borang lebih kurang. Tak boleh cakap elok. Dia nak jadi cengeng. Bukan payah pun. Abang elok susah ke? Kadang kita nak pergi minta apa-apa permohonan kan. Nak tanya sikit, ni nak isi ku mana? Tak baca ke? Tak baca ke? Duduk kepala batas ya. Tak tahu tuan-tuan pernah jumpa tak pernah jumpa. Saya kerap. Kadang jadi sakit hati. Pasal apa nak jadi belagak lagu ni? Aku bukan nak duit hang. Dah memang rakyat Malaysia layak terima yang ni. Nak minta lah. Hang cuma tukang isi borang, tukang kumpul borang. Tapi dia punya belagak sebab kita minta duit dia. Berlaku tuan-tuan, maaf sebut tapi berlaku. Ni kata korang. Ada orang ni contoh kan. Ada setengah bagus-bagus. Bukan semua. Tapi tuan-tuan pun pernah mengenaluinya. Kadang dia nak kena jadi cengeng. Bukan buat salah apa pun nak pergi tanya. Oh, tak boleh cengeng. Sifat manusia macam tu. Tu baru dia jaga duit kerajaan. Bukan kita pergi minta duit dia lagi. Nah, tapi berbeza dengan sifat Allah. Kita nak minta dekat Allah dalam keadaan kita buat maksiat kepada Allah. Kita buat dosa dengan Allah Ta'ala ni. Nak pergi minta maaf ni, pergi minta ampun. Tuhan seronok. La hawla wala quwwata illa billah. Nak banding lagu mana gitu tuan? Tuhan seronok nak bagi ampun. Kita pergi pecah pasu bunga ubah, pergi calak kita orang tua kita. Balik mana minta maaf kat ayah. Ayah seronok. Seronoknya nak maafkan hang. Tak ada lah tuan-tuan. Balok dululah. Tapi Allah Ta'ala ni sebab tu tak boleh banding. No, tak boleh banding Tuhan dengan makhluk mana sama. Sifat dia nak bagi ampun dalam keadaan dia nak ampun ni bukannya orang yang baik-baik ni, orang yang pernah buat silap ni. Tapi Tuhan seronok nak bagi ampun. Kita pula tak seronok nak minta. Kali manusia ni zalim dengan Tuhan dia tuan-tuan. Tapi tara-tara tu lah kenang balik sedih tu. Kita pula belagak. Orang kata taubat nantilah kot. Kita pula belagak. Hak nak bagi taubat buka pintu luas-luas. Yang nak minta taubat pula belagak. Sebab dia tu apa, dia pula Tuhan. Manusia ni tuan-tuan. Sekali ni cakap ni cakap ni sekali sama. Belagak kita ni kadang tuan. Nanti sat kot ke depan pencen esok kot taubat. Hak nak minta ni pula belagak lagu Tuhan. Tuhan pula tawar nak bagi mai seronok. Bukan kita tambah ni. Nabi sebut farhan. Allah Ta'ala gembira nak bagi keampunan. Nak bagi keampunan. Sebab tu tuan-tuan kalau buka hikam Ibn Athaillah asalkan tadi sebut kan, ada orang yang buat dosa tu Tuhan boleh masuk dia dalam syurga dengan dosa dia. Bukan maksudnya dengan dosa tu masuk syurga. Nak beritahu sebab hamba tu pergi cari Tuhan nak minta ampun. Yang tu Tuhan seronok. Pasal hamba itu sedang yang dia ada Tuhan yang akan ampunkan dia. Ada hadis Sahih Muslim. Yang satu orang hamba, saya pernah cerita dah hadis ni. Yang satu orang pakcik dia nak mati, dia suruh anak dia bakar mayat dah sampai jadi abu. Kan? Dosa tak pernah berhenti seumur hidup, pahala tak pernah buat, mati suruh bakar ni. Mati-mati masuk syurga. Pasal Tuhan kata apa siapa suruh bakar mayat hang. Ini hadis Sahih Muslim. Khasyatuka rabbi, dia kata, ya Allah aku takut kepadamu ya Allah. Allah Ta'ala kata masuk syurga sebab dia dah takut ke Allah. Tuhan nak kita ni sedar yang kita ada Allah yang akan ampun dosa kita. Tuhan nak kita sedar yang kita ada Allah yang boleh azab kita. Kita kena sedar yang tu. Perbuatan kita, kata-kata kita, amalan kita, kita kena tahu aku ada Allah yang akan bagi ganjaran. Aku ada Allah yang akan bagi hukuman. Aku ada Allah yang akan bagi pengampunan. Kita kena sedar keberadaan Allah dalam kehidupan kita ni. Bila manusia menanggalkan Tuhan daripada diri dia, maka dia mula merasa diri dia Tuhan. Dia mula menghukum orang lain. Dia mula memperendah orang lain. Dia mula memperkecil orang lain. Dia mula merasakan amalan yang lebih banyak daripada orang lain. Itu silap dia. Bila manusia menanggalkan Tuhan dalam kehidupan dia, manusia akan rasa dia tu Tuhan. Itu problem dia tuan-tuan. Sebab tu masyarakat jadi macam mana hari ni tuan-tuan. Dan maaf sebut, kita jadi Allahu Akbar. Kadang tak ada ruang dah, yang tak ada tempat yang kita tak berbalah. Tak ada tempat dan tak ada ruang dah yang kita ni tak berbalah. Kadang kita bertanya, bilakah benda ni akan sudah? Tak sudah tuan-tuan. Masing-masing kemah, masing-masing cerdik belakang, masing-masing tak tahulah nak apa. Kadang kena satu dua benda yang dia pun tahu benda ni alah kecil punya hal. Dak, kita gasak. Ni boleh kat poin kita. Berlaku tak dalam dunia keilmuan hari ni tuan-tuan? Berlaku. Agama jadi macam parti politik.
Kadang-kadang benda ni buah kena kat geng kita ni, kita kena support. Benda ni silap kat geng kita. Tapi tak bukan politik tuan-tuan agama ni. Tahu. Sambung kan. Tapi nak kata hamba tu gembira, bila dia gembira dapat unta dia balik tu, sampai dia kata apa tuan-tuan? Bukan saya kata Nabi sebut dalam hadis, Allahumma anta abdi wa ana rabbuh. Ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu. Ya, sampai dia kata sampai terah tu. Bukan bermaksud murtad syirik dah. Terlalu gembira sampai lupa diri. Itu poin dia. Punya seronok sampai terah-terah tu. Ini cerita Nabi bagi misalan kepada nak compare gembira manusia dengan gembira Allah Ta'ala bila menerima permohonan taubat ni. Kita hantar borang minta lanjutan moratorium ke, KWSP 10,000 ke, kerajaan susah hati. Tak boleh marah dia tuan-tuan, dia pun nak atok duit dari mana kan, susah hati nak fikir. Tapi Tuhan tak begitu. Tuhan tak perlukan bajet tahunan belanjawan, tak ada. Mai nak bagi, tapi tak mau mai. Boleh kan 10 minit lagi? Terang nak masuk komat kan. Baik, saya sambung Saya cuba nak habiskan 5 hadis hari ni. Pasal dia nampak ribu gini. Takut mati dulu. Baik. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa Asy'ari riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-lail liyatuba masi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul lail hatta tatlu'u syams minal maghribiha. Rawahul Muslim. Kata sahabat Abu Musa Asy'ari, Nabi bersabda Allah Ta'ala membentangkan, mendeparkan tangannya pada waktu malam untuk mengampunkan dosa-dosa yang siang tadi manusia hamba dia buat. Dan Allah Ta'ala mendeparkan tangannya di waktu siang untuk mengampunkan dosa-dosa yang malam tadi hamba dia buat. Dan perkara ini berterusan sampailah terbitnya matahari daripada barat. Tapi tuan-tuan, nanti Imam Nawawi letak footnote kat sini. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala fi syarah Muslim. Berkata Imam Nawawi dalam syarah Muslim, bastal yadi isti'aratu fi qubuli taubah. Membentangkan tangan itu adalah sebagai isti'arah, sebagai perbandingan, pemisalan kepada menerima taubat. Kita tak boleh meletakkan sifat Allah Ta'ala ni, tak boleh. Dan mesamakan dengan manusia, tak boleh. Nampak dia terang ke mana? Tak mau bagi kita tergelincir akidah. Tak boleh kata ada, tak boleh. Ini hanya sebagai imbalan, hanya sebagai kiasan kepada qubuli taubah, penerimaan taubat itu. Sebab apa? Qala al-Marizi al-murad bihi qubuli taubah. Al-Imam Marizi sebut ini sebagai murad, perbandingan kepada how ni bahasa Melayu dia, bagaimana Tuhan seronok terima taubat tu, lagu depa tangan tu. Nak abad lagu tu. Tapi bukan Tuhan bersifat begitu, tidak. Tapi sebab apa Nabi sebut lagu tu? Ni diterang. Wa inna ma warada lafzi basatul yadi li'anna al-arab iza radi ahaduhum syai' basata yadahu liqubulih. Kerana kata Imam Marazi dan Imam Nawawi, kerana orang Arab secara tradisinya bila depa seronok nak terima satu-satu benda, depa akan depa tangan lagu tu. Bila depa seronok. Jadi Nabi cakap dalam larah bahasa nak bagi orang Arab faham ni. Bukan Nabi meletakkan sifat manusia pada Tuhan, tidak. Tapi nak cakap dengan larah nak bagi orang Arab faham. Lagu mana hampa depa seronok ni, Tuhan depa. Bukan Tuhan meletakkan sifat Tuhan tu depa, tidak. Bukan begitu. Saya tak maksud macam tu. Ni video saya takut lagi orang kerak-serak orang kata saya ni Wahabi pula. Itu masalah. Ya. Bukan nak kata sifat Tuhan tu, bukan. Tapi nak kata apa? Ni Imam Nawawi terang siap-siap dah, takut orang gaduh. Tak meletak sifat Tuhan, cuma nak kata Nabi nak bagi orang Arab faham. Lagu mana hampa duduk depan tangan seronok tu. Seronok tu nak abang. Tuhan seronok nak kabul doa taubat nampak tu. Tu poin dia. Tadi saya tengok hadis ni petang tadi saya takut nak baca, saya nak skip. Takut lagi tuan-tuan, lo ni ruang untuk orang kata kat kita macam-macam. Tapi boleh fikir lah. Ini amanah ilmu kan. Baca juga. Kemudian disambung kat sini. Fakhutibu bi amrin hassi yafhamunahu
dikatakan begitu dengan tujuan nak bagi orang faham. Saya kata tadi tu. Okey. Fa in yadun jarihah mustahilah fi haqqi Allah Taala. Adapun sifat-sifat makhluk itu mustahil bagi Allah Taala. Nampak? Clear. Baik, terus lagi 4 minit. Hari ni panjang ni macam mana ni? Tak boleh saya cuba juga. Wa an Zir bin Hubaish qala, daripada Zir bin Hubaish dia berkata. Zir bin Hubaish ni siapa? Dia tabi'in. Tapi dia pernah hidup zaman Nabi, tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Dia tak sempat tengok jumpa Nabi. Tapi dia banyak riwayat daripada sahabat, antaranya Safwan bin Asal, Ibn Mas'ud, Abdullah bin Umar. Zir bin Hubaish ni satu orang tokoh yang sangat terkenal. Zir bin Hubaish bin Hubasyah Al-Maradi, dah saya nama dia. Dia orang Kufah. Dia tabi'in. Tapi disebut dalam kitab-kitab rijal, semisal Syiar A'lamun Nubala, Tabaqat Kubra, Ibn Hatim punya kitab Arab, saya lupa nama dia. Asyiqa juga disebutkan. Zir ini satu orang yang sangat pandai bahasa Arab. Sangat pandai bahasa Arab. Bahkan sampai sahabat pun ada pi rujuk dengan dia bila tak faham sesuatu perkataan Arab. Walaupun sahabat orang Arab. Dan juga sangat pandai ilmu Quran. Dia ni. Zir bin Hubaish dia kata, baqala ataitu Safwan bin Asal. Satu hari aku pergi jumpa dengan Safwan bin Asal. Safwan bin Asal ni sahabat. Dia pernah berperang dengan Nabi dalam 12 perang. Ni saya baik dalam Syiar A'lamun Nubala. Ada kata 21, salah riwayat yang lain. Tapi dia sahabat. Baik. Satu hari aku pergi jumpa Safwan bin Asal. As'aluhu anil mashi ala khufain. Aku nak pergi jumpa dia, aku nak tanya dia satu soalan pasal basuh khuf. Dua khuf, khufain. Khuf ni tuan-tuan tahu, kasut yang kulit yang orang Arab dah pakai balut kaki tu. Khuf. Khuf ni bab fiqh dah. Tuan-tuan buka Bulughul Maram, Imam Ibn Hajar Al-Asqalani sebut ada bab khusus, bab masihu khufain ala khufain, bab mengusap, membasuh di atas dua kasut. Bukan kasut sangat, khuf. Khuf ni kain kulit yang balut kaki tu. Tuan-tuan tengok di internet dah, orang Arab banyak pakai. Kita sini orang tak pakai. Tapi di belah sana pasal cuaca kalau sejuk sangat, panas sangat, dia balut kaki. Jadi Zir ni dia pergi jumpa dengan Safwan di Madinah. Safwan ni asalnya orang Kufah juga. Zir ni orang Kufah. Dia pergi jumpa dengan Safwan di Madinah kerana nak pergi tanya hukumnya. Tu nak abang kata mengaji ilmu tu. Nak pergi jumpa dengan tok guru jauh daripada Kufah. Kufah ni di Iraq. Tu nak talah pergi Madinah, nak pergi jumpa, nak tanya kih selat basuh kaki, basuh khuf ni ambil semayang. Lagu mana cara? Nak pergi tanya hak tu. Faqala, aku pergi jumpa dia di Madinah, dia jumpa dengan dia. Safwan ni jumpa dia dan dia kata, "Ma jaa bika ya Zir?" Sebab apa hamai ni wahai Zir? Maksudnya Safwan kenal dia dah. Terkenal dia ni. Pasal pandai kan. Kenapa hamai ni wahai Zir? Faqultu, maka aku jawab. Aku jawab, ibtigha al-ilmi. Aku main nak tadah ilmu, main nak harap ilmu. Ibtigha, nak harap hadap ilmu ni, nak menadah ilmu. Faqala, berkata Safwan, innal malaikah tad'u ajnihataha li talibil ilm ridan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat merendahkan sayapnya terhadap orang yang berjalan nak pergi cari ilmu. Padahal kawan nak tanya pasal kasut tadi tu, tapi buah mula tu sedap dah. Hamai pasal apa ni? Saya main nak cari ilmu. Sesungguhnya malaikat merendahkan sayap dia pada orang-orang yang berjalan nak pergi cari ilmu. Tuan-tuan, banyak hadis sebut pasal kelebihan ilmu. Fadlu alim ka fadli ala adnakum, kata Nabi. Fadlu ilmi ahabba ilayya min fadlil ibadah, kata Nabi lagi. Kelebihan ilmu lebih aku suka daripada kelebihan orang ibadat. Kelebihan ilmu, kelebihan orang alim ke atas orang abid, seumpama kelebihan aku ke atas orang paling rendah dalam kalangan kita.
innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah Ta'ala, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, hatta namlah fi juhriha, hatta semut dalam lubang dia, wa hatta al-huta, hatta ikan paus dalam laut, semuanya selawat doa kepada orang yang pi menadah ilmu dan mengajar ilmu. Besar tuan-tuan ganjaran orang berilmu ni. Cari dah ilmu. Biar kita mati dalam Quran, kita mati sambil kita duduk mengaji. No, saya tak boleh habis hari ni panjang. Saya nak berhenti dekat tu, no, saya kerat. Saya nak kena jaga juga SOP kan. Maka dia beritahu lagu tu, kelebihan ilmu ni. No, tuan-tuan, macam mana saya nak kata? Sebab tu pentingnya, sebab tu Nabi menekankan kepentingan ilmu ni. Sebab apa? Sebab kalau orang dia kelebihan ilmu berbanding ibadah ni, sebab kalau orang tak ada ilmu tapi dia rajin ibadat, kalau dia silap tapi dia rajin, katalah dia silap faham tentang semayang, dia rajin tapi dia silap faham, dia tak pergi mengaji, dia akan mengulang kesilapan tu. 40 tahun semayang, 40 silap tu ulang 40 tahun. Tu yang kena pergi mengaji. Nah, ada orang bincang antara dengar kuliah dengan sembahyang sunat mana penting? Orang bincang tu. Ada masanya dengar kuliah lah ilmu. Tapi sembahyang sunat ada masa lagi penting. Masa bila? Masa masuk masjid. Masa masuk masjid, walaupun orang tengah kuliah ataupun khutbah, ikut sunnah dia, sembahyang dulu. Kita tak boleh kata kuliah lagi penting ilmu. Tak. Pasal ada hadis. Iza daqala al-masjid falyarka' rak'atain qabla ay yajlis. Bila masuk masjid, sembahyang 2 rakaat sebelum duduk. Satu. Yang kedua, hadis yang lebih tepat, satu ketika Nabi tengah baca khutbah, tuan-tuan tahu hadis tu. Masuk satu orang lelaki, duduk. Maka Nabi kata dia, ya fulan, hal tarka' rak'atain, sembahyang lagi 2 rakaat? Dia kata, la ya Rasulullah, tak. Qum, bangkit, fal yarka' rak'atain. Bangkit, sembahyang dulu. Nabi duduk khutbah kan. Kemudian Nabi kata, izja'a ahadukum, bila kamu telah seorang di antara kamu mai dalam satu majlis, fal khatib yaktub, dan khatib sedang bercakap kuliah ataupun khutbah, fal yarka' rak'atain, sembahyang dulu 2 rakaat. Dan segerakan sembahyang tu untuk dengar khutbah. Jangan kita main melangkah main depan. Ustaz kata kena sembahyang dulu, sembahyang. Tapi kita tibai surah Baqarah tu, main sunat ni. Tak kena juga. Sunnah dan Nabi kata kena juga sembahyang dulu, tapi cepat sikit. Nabi sebut dalam hadis, percepat sikit untuk dengar khutbah, boleh dapat dua-dua. Bukan kita main duduk terus tak. Tu dalam khutbah. Ada ulama qiyas kata kuliah pun begitulah. Kalau sembahyang sunat dengan kuliah lah dengan ilmu. Tetapi kalau sembahyang sunat tahiyat masjid dengan kuliah, main tahiyat masjid dulu. Pasal ada hadis. Kita tak boleh pakai logik. Main sunat dapat keadaan seorang, kuliah dengan ramai-ramai dapat ilmu. Ada. Itu mungkin sembahyang sunat lain. Tapi sembahyang sunat tahiyat, pasal dia ada hadis khusus. Dia ada hadis khusus. Tapi Nabi bagi cara dia berderah sikit. Berderah bukan bermaksud tak payah baca apa dah. Perkemas rukun-rukun tu, duduk, dengar. Hadis ni panjang tuan-tuan. Saya minta izin saya berhenti dekat ni pasal ada lagi 2 baris tinggal. Macam mana? Tapi takut polis bayar pula tu. Macam mana sebuah salah saya? Boleh sikit 2 baris kan. Polis faham kot 2 baris 2 baris. Sayang tuan-tuan. Jadi tak apalah, tak mau saya tak mau lagi orang kata kita ni melawan pula. Orang nak bagi ruang dah. Memang 2 baris, tapi nak terang tu takut 20 minit. Tapi kita berhenti dekat tu, pasal lagi masuk bab lain dah. Kita berhenti dekat ni lah, bulan depan tuan-tuan ingat. Zir ni mai jumpa dengan Safwan, kata saya mai daripada Kufah, mai Madinah, mai jumpa tuan ni, nak mai ambil satu ilmu ya. Pasal nak lap kasut khuf ni. Kita akan bincang bulan depan. Maka Safwan kata, bagus. Malaikat rendah sayap dia, lindung orang nak mengaji ilmu ni. Apa soalan hang? Baru dia tanya. Yang dia tanya tu kita nak cerita bulan depan tu. Hadis ni tak habis lagi. Hadis nombor berapa? Hadis nombor 24. Saya lupa tadi.
Zir ni dia antara tabi'in yang umur panjang. Dia wafat umur 120 tahun. Dalam riwayat lain kata 122 tahun. Umur dia panjang. Zir bin Hubaish ni, seorang tokoh yang besar. Tuan cari kisah pada dia menarik. Wallahu ta'ala alam. Bulan depan kita sambung. Hadis ni tak habis lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al la fila wa la ma'na wa la matba'una syaqiyan wa la matruda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.